إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى amin Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah sekali lagi kita dapat hadir majlis ilmu pada malam ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Jadi kita teruskan lagi perbicaraan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kita dah sampai episod berapa? Itu kita bincang bab puasa kan? Apa dia? Muka surat 168. Qala muallif hafizahullah, qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Perkara-perkara sunat di dalam ibadah puasa. Apa makna sunat? Sunat ialah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala atas orang yang mengerjakannya dan tidak akan diazab orang yang meninggalkannya. Tetapi rugilah orang yang meninggalkan amalan-amalan sunat di dalam bulan puasa. Baik. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang ni semua orang buat lah. Belum azan lagi kita dah hidang. Dan ada orang dia lagi segera puasa dia, buka puasa 12 tengah hari dia buka lah kan? Dia nak amat sunat puasa kan. Maka tak dikira menyegerakan. Ada satu lagi amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dipanggil puasa wisal. Wisal artinya berbuka puasa pada waktu sahur. Nabi berbuka pada waktu sahur. Dan ini adalah di antara amalan khususiat yang Nabi SAW sahaja boleh buat, orang lain diharamkan untuk buat. Ada sebahagian ulama mengatakan makruh, ada kebanyakan ulama katakan haram berbuka puasa pada waktu sahur. Walaupun kita mampu buat, maka tidak dibolehkan dalam hukum syarak. Baik. Dan apabila seseorang itu menyegerakan berbuka puasa, ada dua perkara kita nak bincang masail. Kalaulah orang itu dia berbuka puasa sebelum azan, dia berbuka puasa sebelum azan dengan sebab dua perkara. Sama ada dia terlupa ataupun dia tersilap. Hukum terlupa dan tersilap ni berbeza. Contohlah, rumah kita dia dah hidang apa semua, dah hidang juadah buka puasa, kita pun tak sengaja ambil air minum. Terlupa kita sedang berpuasa, tertelan air, maka air yang tertelan itu dimaafkan pada syarak. Tapi yang berbaki di mulut, dalam mulut, dia wajib kumur. Dia bersihkan, kumur dan dia buang. Walaupun lagi 10 second. Lagi 10 second je pun apalah sangat. Contoh kan. Tak boleh juga. Termasuklah orang perempuan yang dalam keadaan haid. Bukan dalam keadaan haid, keluar darah haid ketika hampir berbuka puasa. Lagi seminit nak buka puasa, ataupun tak seminit, setengah minit. Dekat TV tu dah 7 jam dah. Sebentar lagi kita akan berkumandangnya suran azan, menunjukkan waktu berbuka puasa.
waktu apa bagi kawasan wilayah dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Keluar gambar masjid, baru nak azan, period keluar. Apa hukum puasa perempuan tu? Batal puasa. Inilah ujian untuk orang perempuan. Tapi tak pernah berlaku kan? Mungkin tak pernah. Kalau siapa dapat berlaku tu memang luck dia lah. Bertuah lah dia. Lagi berapa second nak azan, tiba-tiba dia rasa darah haid dia keluar. Maka batal lah puasa dia hari tu, dan dia wajib qada selepas Ramadan nanti. Yang kedua, tersilap. Tadi terlupa, yang ni tersilap. Dia terlupa ni orang yang luar daripada kawalan akal. Luar daripada kawalan akal, itu terlupa. Tersilap, dia tak terkeluar daripada kawalan akal. Dia tahu dia puasa tapi tersilap. Walaupun kesilapan itu dilakukan oleh orang lain. Contohnya macam mana? Azan, contoh. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, cerah. Makan kurma, telan lah. Lepas tu test, rupanya test mic rupanya. Test. Testing 1, 2, 3 test kata. Hampir hanya Bilal. Cakaplah cobaan kan. Cakaplah cobaan kan. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru tukar speaker baru. Walaupun kesilapan tu dilakukan oleh orang lain, maka puasa kita tetap batal. Ini pun jarang-jaranglah berlaku. Baik. Yang kedua, memulakan berbuka puasa dengan buah tamar. Baik, tak habis lagi nombor satu. Ada lagi satu perbincangan. Apabila kita nak berbuka puasa, kita disunatkan selepas azan. Bukan selepas azan. Apabila azan saja, kita disuruh menyegerakan berbuka puasa. Tapi biasanya kita mulakan dengan doa kan. Kita dimulakan dengan doa. Nak buka dulu ke doa dulu? Kalau kita plan nak doa berbuka puasa sahaja, kita bolehlah doa apabila azan berkumandang. Tapi kalau kita nak baca doa berbuka puasa, tambah lagi dengan doa selamat, tambah lagi dengan tahlil arwah, maka tidak disunatkan pada ketika itu. Kan? Orang nak buka puasa, nak makan, kita duk sibuk la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Kalau ada plan nak buat macam tu, kita mulakan sebelum azan. Lebih kurang dalam 15 minit. Lebih kurang 15 minit, habis je kita punya doa selamat, azan pun berkumandang, terus sahaja kita berbuka puasa tanpa doa lagi dah. Dan doa dah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin je azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada doa dah lepas tu, kita segerakan berbuka puasa. Baik. Dan pahala orang yang bersedekah dengan tujuan berbuka puasa orang lain. Ini ada hadis Nabi SAW. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi orang lain berbuka puasa. Barang siapa yang beri orang lain berbuka puasa dengan sebiji tamar ataupun sesisip susu. Dalam hadis sebut, bukan sekotak air, sesisip susu, satu sedutan, maka pahala ganjaran orang puasa itu dia dapat. Ganjaran pahala puasa orang itu dia dapat. Tapi dengan syarat, mestilah makanan yang kita beri itu adalah makanan yang awal-awal masuk ke mulut orang yang berbuka puasa. Biasanya apakah awal yang masuk ke dalam mulut orang berbuka puasa? Buah tamar dengan air zam-zam, ataupun buah tamar dengan air gau. Promote sikit. Kalau kita bagi orang asam pedas, ikan parang, orang tak ada nak hirup kuah, bismillahirrahmanirrahim, Allah malaka sumna wa bika amanna, tak ada. Maka makanan yang selepas itu, selepas daripada mula-mula masuk ke dalam mulut itu, dia tak termasuk ke dalam hadis yang Nabi sebut tadi, kata ulama. Tapi ganjaran kita bagi orang makan tu dapatlah pahala dia. Tapi nak dapat ganjaran orang berbuka puasa tu kita tak dapat. Sebab dia awal-awal masuk ke dalam mulut dia adalah buah tamar. Sebab tu kalau di Mekah
Kalau musim bulan Ramadan dekat Mekah, orang Arab ni berebut-rebut. Dia nak tarik orang supaya berbuka puasa, dia belanja. Dia punya tarik kita tu macam nak makan nasi Arab pun. Ya haji, ta'al. Kan, ta'al. Ya Allah, aftara ma'ana. Dia tarik kita macam nak makan nasi unta. Rupanya satu paket 2 biji tamar dengan zam-zam dia. Sebab apa? Satu, dia nak dapat ganjaran pahala orang berpuasa. Satu lagi, dia nak dapat ganjaran pahala orang berpuasa dalam keadaan umrah. Berapa kali ganda lipat orang tu punya pahala, dia dapat masuk dalam akaun dia punya buku catatan amalan. Jadi kalau kita nak bersedekah kat orang, kita sedekah buah tamar. Kan, ikutlah Yusuf Tayyub ke apa ke. Kan, sebab mula-mula yang masuk dalam mulut itulah yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Yang kedua, memulakan berbuka dengan buah tamar. Ini pun kita amal. Jika tiada, bolehlah digantikan dengan air. Jika tiada, juga boleh digantikan dengan juadah manis. Juadah manis adalah buah-buahan yang lain. Tak ada buah tamar, tembikai ada, kita mulakan dengan tembikai. Ada betik, kita dengan betik. Ikutlah. Tapi kat Malaysia ni memang kaya buah tamar lah. Saudagar-saudagar tamar pun banyak. Kan, macam-macam jenis tamar kita jual. Yang besar, yang kecil semua ada. Yang bertangkai, tak bertangkai pun ada, senang dapat. Jadi afdalnya dengan buah tamar. Dan disunatkan kita memakan dengan bilangan yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya lah. Ikutlah nak sarapan 2 ke 3 kotak buah tamar ni pun tak ada masalah. Baik. Membaca doa sekurang-kurangnya Allahumma laka sumtu. Kalau seorang. Kalau ramai, Allahumma laka sumna. Itu domer ganti kepada nahnu, kami. Wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi engkaulah amalan puasaku. Kepada engkau aku beriman dan dengan rezeki engkaulah aku berbuka. Kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada hadis Nabi SAW dalam satu hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa adalah semata-mata untukku dan aku sahaja yang akan memberi ganjaran orang yang berpuasa. Sebab itu ganjaran pahala puasa ni dia tak ada limit. Dia tak ada limit macam amalan lain. Amalan zikir, amalan solat, amalan baca Quran, dia tak ada limit. Kalau kita baca Al-Quran satu huruf dalam keadaan berwuduk di luar solat, kita akan dapat 25 ganjaran pahala. Kalau kita baca tak ada wuduk, satu huruf kita dapat 10 pahala. Kalau kita dengar orang lain baca Quran, kita dapat 1 ganjaran pahala. Disebut dalam kitab Fadilah Al-Quran, dalam kitab Fadilah Amal. Ganjaran berpuasa, ganjaran orang yang baca Al-Quran. Tapi puasa tak ada limit. Dia boleh pergi sebanyak-banyak, sejauh-jauhnya, semaksimum mungkin dia akan pergi, mengikut tahap orang yang berpuasa. Tapi nak dapat sampai tahap puasa macam tu, dia ada mujahadah sikit lah. Kena sabar. Lepas tu kena tekun. Tidak ada dalam hati, tidak ada sifat mazmumah. Tidak ada sifat yang keji dalam hati. Termasuk seolah-olah macam haji yang mabrur lah. Ni puasa yang mabrur, yang Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan tahun ni kita azam. Kena ada rancangan lah. Apa tajuk khutbah Jumaat ini? Siapa tahu? Siapa ingat? Persediaan. Kurang tepat. Saya tahu sebab saya baca khutbah hari ni. Kalau saya tak baca, dengan saya tak tahu. Yang lelap. Rancangan untuk Ramadan. Sifat ekstremis umum lah. Yelah umum lah, bukan satu part lah. Oh, lain lah, Selangor kan. Abang Selangor kan? Kerja. Rancangan untuk Ramadan. Lebih kurang lah persediaan. Rancangan ni maksudnya apa?
kita kena merancang sesuatu yang lebih daripada apa yang kita buat pada tahun lepas. Setiap orang kena ada rancangan. Apa rancangan? Contohnya lah, kalau dekat surau ni buat 8 kan, 8 rakaat campur witir 11. Azam tahun ni buat 20. Memang hilang lah orang kat surau ni. Subhanal malikil ma'bud, tinggal satu sah je. Semua 8 lepak kat bawah tu, kena tarik isap ukuk kan. Ukuk tak habis lagi, 20 rakaat dah habis dah. Kita boleh sambung dekat rumah. Jangan kita limitkan tarawih kita 8 hanya di surau. Balik rumah kita rancang, cakap dengan suami abang kena jadi imam lagi 12 rakaat. Pening dengan rumah apa suami kita. Dah settle kat surau-surau dah lah. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab kita rasa kita dah buat. Kita rasa kita dah buat, dan kita rasa kita buat dah banyak. Dah banyak dah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengatakan ibadat dia telah pun banyak, dah banyak dah saya buat, dah banyak dah, maka orang itu tergolong di kalangan orang-orang yang tidak ikhlas. Sebenarnya 20 rakaat tu taklah berat mana tuan-tuan. Tapi mindset kita ni kan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan ganjaran pahala puasa depan mata kita ni, Allah tukar ganjaran pahala jadi RM. Habis je 2 rakaat ada selak sejadah RM270. Habis 2 rakaat RM270. Habis 2 rakaat RM270. Tuan-tuan nak semayang sampai pukul apa agak? Nak semayang sampai pukul apa? Itu baru semayang. Selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih, selak RM150. Tak tidurlah kita sampai ke subuh. Duk berterawih sampai subuh, sampai sahur pun terlupa. Sebab Allah telah menzahirkan ganjaran pahala itu kepada perkara yang nyata kan. Tapi pahala itu Allah Ta'ala ghaibkan dia daripada pandangan mata. Hanya orang yang bulat iman dia saja, dia bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan kan. Tak salah lah buat 8 kan. Cuma kita nak test power kita ni, boleh tak pergi sampai 20 rakaat pada tahun ni. Saya insya-Allah tahun ni saya raya di Kelantan. Saya keluar dakwah 40 hari lah. Nak rasa macam mana keluar dakwah di bulan Ramadan dan tinggalkan anak bini pada hari raya. Kan apa ustaz ni, raya pun tinggal anak bini. Kita hidup sekali je. Jadi bila hidup sekali ni, kita kena buat benda yang rare. Tak? Kalau suami tak dapat raya bersama, sebab apa? Offshore, tu biasa. Tak ada pilihan, bos suruh kerja, terpaksa kerja. Tentera, raya dalam hutan. Tak boleh tidak, perkhidmatan perlu dilakukan, dilaksanakan. Tapi saya ada pilihan. Saya bincang rumah saya, tahun ni abang nak keluar 40 hari. Nak suruh dia bersedia, jiwa dan raga. Masuk dalam Facebook, gambar orang lelaki bini, dia disorang lah. Kena sedia lah. Dia okey, saya okey lah. Baik. Kemudian, melambatkan bersahur kerana ada padanya barakah. Dalam satu hadis Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Ini adalah beza di antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi tak ada sahur. Kita orang Islam ada sahur. Dan pada sahur itu ada barakah. Kita lewatkan sahur, dia ada barakah. Di manakah waktu yang paling barakah? Waktu sahur. Waktu paling barakah disebut di dalam kitab, kira-kira 50 bacaan, 50 ayat daripada bacaan Al-Quran, dengan bacaan yang tartil, bukannya wasal. Kalau baca wasal ni laju kan. Macam mana baca wasal? Wasal ni Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya wasal. Kalau tartil,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tartil. Kira-kira 50 ayat dengan bacaan yang tartil. Dalam tempoh bacaan itu, itulah waktu sahur yang paling afdal. Habis dia bacaan tu, azan pun berkumandang. Ada pun waktu imsak. Waktu imsak tu bukanlah waktu yang kita disuruh untuk berhenti makan. Imsak yang dalam kalender tu atau dalam radio itu adalah waktu yang suruh kita berjaga-jaga. Ada 10 minit lagi. Buat persiapan untuk datang ke surau untuk solat subuh berjemaah. Kan? Tak apalah, lagi seminit lah saya imsak. Boleh, silakan. Tak ada masalah. Kan? Lagi 20 second dah azan, dia sumbat lagi sekeping mutabak. Contoh, boleh? Tapi bila dah azan, benda dalam mulut kena buah, kena luah. Dalam mulut kena luah. Kecuali dah sampai ke separuh daripada kerongkong kita, itu dimaafkan pada syarak untuk kita telan lah, kan? Dia paling tekilan sekali, sedar-sedar je dah azan, Allahu Akbar. Omah dah buat Nescafe Gold. Sedap pula tu. Dah letak dah kaca, nampak air Nescafe tu. Tidurlah kejap. Sedar-sedar je, Allahu Akbar, Allah. Bukan dah azan, dah qomat. Asyhadu an la ilaha illallah, dengar speaker luar. Tengok je lah Nescafe tu. Kan? Kempunan. Tapi wajib puasa, siapa kata tak puasa kan? Zaman budak-budak ialah tak puasa. Sebab apa tak puasa? Tak sahur. Kan? Syarat sah puasa budak-budak kena sahur. Baru sah puasa dia. Baik. Memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan yang lain. Dalam bulan Ramadan, Nabi SAW dan Jibril AS bertadarus. Tadarus ni bukan saya saja, dia sunnah Nabi SAW dengan Jibril AS, tadarus. Dan tadarus ni dia mesti lebih daripada seorang, barulah namanya tadarus. Kalau seorang namanya tilawah. Kalau tilawah Quran tu kita baca seorang-seorang. Kalau tadarus tu dia mesti 2 orang atau lebih. Seorang baca, seorang semak, seorang baca. Lebih ramai lebih bagus. Kalau kita ada 10 orang dalam kumpulan tu, 9 orang tu adalah guru kita. Sebab itu saya nak nasihatkan, kalau kita biasa tadarus, kita kena buang ego kita. Kan? Kita baca salah, orang tegur, kita marah. Apa pula salah? Dah betul saya baca. Kan? 10 orang tegur, tak nak dengar. Besok tak datang lah tadarus. Kecil hati. Tu masalah yang berlaku dalam grup-grup tadarus. Kan? Jadi sekurang-kurangnya seorang mesti ada yang pandai baca Al-Quran dalam halaqah tadarus. Kan? Kita azam, tahun lepas kita khatam berapa kali biasa? Muslimat yang rajin tadarus. Orang lelaki ni kurang sikit. Adalah juga kan? 2 kali kot ke 3 kali? Sekali je. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tahun ni kena azam 2 lebih 3 kali. Kalau kita ada 10 orang, kalau 2 round, kita dah dapat berapa muka surat? Kita dah dapat 20 muka surat. Kan? 20 muka surat satu hari. Sampai 30 Ramadan kita dah khatam satu Al-Quran. Kalau kita buat 4 round, tadarus malam sekali, siang sekali, kita dapat 40 muka surat satu hari. Kita boleh khatam pada 15 Ramadan. Sebenarnya tak lama pun, sekejap je. Kalau kita betul-betul menghayati, dia rasa manis tadarus ni. Rasa tadarus manis, kan? Kalau 3 round, 4 round, 5 round, silap-silap 5 Ramadan dah khatam dah. 5 Ramadan khatam, 5 Ramadan khatam. Kan? Dia satu kekuatan untuk kita baca Quran. Baik. Sentiasa bersedekah. Satu lagi lupa saya nak terangkan. Ada satu masjid atau surau, saya tak ingat dekat mana, pernah ditanyalah. Dia punya Dia punya leader. Leader tadarus. Ni geng-geng muslimat lah. Dia punya leader tadarus, dia bahagikan kumpulan.
Ada 5 kumpulan katakan. 5 kumpulan ataupun beberapa kumpulan. Nombor 1 punya grup kena baca juzuk 1 sampai juzuk 5. Grup kedua baca juzuk 6 sampai juzuk 10. Grup ketiga 11 sampai 15 dan begitulah seterusnya. Dibahagi-bahagikan juzuk. Bila semua baca masing-masing punya part juzuk, bila khatamnya mereka pun buat majlis khatam Quran pada waktu itu. Sebenarnya tidak sah khatam Quran macam tu. Khatam Quran tak boleh buat macam tu. Khatam Quran setiap orang dia kena baca dan semak daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya pernah tanya guru saya, almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani yang meninggal dunia dekat China beberapa tahun yang lalu. Saya tanya dia, saya tanya, Ustaz, macam mana orang perempuan yang haid? Dia haid satu hal, kalau tadarus tu buat dekat masjid, dia tak boleh masuk masjid. Kalau dekat surau masih boleh masuk. Kalau dia boleh masuk surau, dia boleh semak Al-Quran tu. Dia tak boleh baca, tapi dia boleh semak. Adakah dia dikira khatam Quran? Saya tanya guru saya. Guru saya kata dikira khatam Quran sebab dia semak. Sebab dia semak bacaan tu, maka dia pun dikira khatam Quran. Jadi hari yang dia dah suci nanti, dia teruskan bacaan yang seterusnya. Tak perlu dia ulang bacaan yang di skip ketika dia haid ataupun period. Kemudian sentiasa bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yang kurang bernasib baik. Ini namanya sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib kita kena utamakanlah, iaitu dipanggil zakat fitrah. Bersedekah ni tak kira apa saja, sama ada dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk wang ringgit. Maka setiap satu sedekah itu Allah bagi lebih kalikan dengan 10. Itu dalam bulan apa? Itu dalam bulan biasa. Dalam bulan Ramadan Allah ganjarkan lebih lipat kali ganda lagi daripada bulan biasa. Bismillah. Cuma ada satu perkara lah saya nak sentuh. Saya biasa nampak dalam media sosial, sebahagian orang dia suka buat majlis berbuka puasa bersama anak yatim, bersama pelajar tahfiz. Dekat iklan tu dia tulis berbuka puasa bersama apa? Pelajar tahfiz dan anak yatim. Maknanya yang buat majlis tu siapa? Somebody lah. Orang-orang tertentu lah, VIP punya orang lah. Tapi bila saya tengok video berbuka puasa tu, yang dihidangkan makanan yang special, yang duduk dekat meja tu, VIP tu, budak-budak tahfiz ni kena beratur kat tray. Nak raikan siapa sebenarnya ni? Kan? Saya faham orang setengah bahagian orang ni, dalam kita mencari pahala tu, ada sesuatu yang kita nak daripada tu. Kalau orang berniaga, dia nakkan marketing. Betul tak? Dia nakkan marketing. Kita tak tahulah apa niat dia. Mudah-mudahan niat dia ikhlas lah. Jadi dari segi teknikal tu, saya tengok kurang tepat. Kalau kita nak raikan anak yatim lah kena duduk kat meja tu dan dihidangkan makanan. Datuk-datuk datin ni beratur kat tray tu. Ni datuk datin sini kan, kipas-kipas tudung. Anak yatim kena batu cedok. Bukanlah salah, tapi dari segi keraian tu, teknikal tu tak betul. Kurang sesuai macam itu. Itu pun termasuk dalam bersedekah lah pada fakir miskin pada bulan Ramadan. Menjauhkan percakapan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat, sama ada kita bercakap ataupun kita tulis dalam media sosial ke ataupun dalam WhatsApp ke, benda yang boleh menyebabkan kurang pahala puasa, pergaduhan, perbalahan, ataupun caci-mencaci, keji-mengkeji ni kita kena tinggalkan dalam bulan Ramadan, kan? Orang politik tu biarlah dengan kisah politik dia, tak ada urusan dengan kita pun. Kita kena ambil penting tentang puasa kita, ganjaran puasa.
Kalau tidak, seolah-olah kita bekerja pagi sampai petang tapi gaji tak ada. Penat ni puasa, hilang lapar, dahaga. Nabi SAW beritahu, kam min sa'imin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Bila satu Syawal je nyanyi lagu raya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi puasa kita tak bersungguh-sungguh, maka rugilah kita. Jika berhadas besar, mandi junub dilakukan lebih awal, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Pasangan suami isteri yang jima' di malam hari sebelum azan subuh disunatkan mandi wajib sebelum azan. Boleh tak mandi wajib lepas azan? Boleh, tapi makruh. Ataupun perempuan yang dah bersih, dia dah suci daripada haid, tapi dia lengah-lengah duk sibuk basuh pinggan apa semua, orang dah azan pun dia tak mandi lagi. Sah mandi wajib dan sah puasa dia kalau dia punya darah berhenti sebelum azan subuh, walaupun dia belum mandi wajib. Tapi disunatkan dia mandi lebih awal daripada selepas subuh, disunatkan. Dan berhati-hati bagi perempuan yang datang haid pada bulan Ramadan. Kita bangun awal, kita kena cek, tengok darah masih ada ataupun belum, ataupun dah tak ada. Kalau kita berada di hujung-hujung haid lah. Sebab apa? Sebab kalau kita meremeh-remehkan perkara tersebut, kemungkinan kita akan jadi orang yang sengaja meninggalkan solat isyak. Pukul 4 pagi itu waktu isyak masih ada, dan sempat kita mandi wajib dan tunaikan solat isyak pada waktu itu. Tapi kita duk biar azan subuh, isyak tak semayang. Kena berhati-hati untuk orang perempuan yang datang haid pada waktu bulan Ramadan. Dan meninggalkan jima' apabila azan subuh berkumandang. Rupa-rupanya ada juga orang yang baru tahu bersetubuh ni diharuskan pada malam hari bulan Ramadan. Satu orang Pak Haji pernah tanya saya, kata, Ustaz, malam boleh ke bersama isteri? Boleh, saya kata. Saya tak pernah dengar pun. Astaghfirullahalazim. Memang puasa sungguh Pak Haji tu. Saya tak tahu, dia kata, dekat Semban 2. Saya ingat sampai sekarang. Dia kalau tanya soalan, rare soalan dia, kan? Dia ni rare soalan. Kalau dia tanya soalan tu, mesti kita rasa nak marah. Saya rasa nak marah soalan tu. Saya baca satu hadis, banyaklah beberapa soalan rare yang dia tanya. Di antaranya fadilat menuntut ilmu. Fadilat menuntut ilmu. Apa fadilat menuntut ilmu? Orang belajar agama ni ada kelebihan tak? Ada, kan? Apa di antara fadilat menuntut ilmu? Di antaranya adalah ikan-ikan di laut tolong istighfarkan kepada orang yang menuntut ilmu. Seolah-olah ni ikan tu bercakap, Ya Allah, kampunlah kan dosa Pak Abu ni, Ya Allah, kampunkanlah dosa Mak Ninah ni, Ya Allah, dia tengah belajar, Ya Allah, ampun. Ikan di laut, dalam hadis sebut, semut-semut yang berada di lubang-lubang turut beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Pak Haji ni angkat tangan, Ustaz, saya tak pernah dengar selama saya jadi AJK surau ni. Selama saya jadi setiausaha kat surau ni, saya tak pernah dengar hadis ni. Agak-agak abang kalau jadi saya, abang nak jawab apa? Saya tak pernah dengar dengan muka-muka. Saya tak pernah dengar apa hadis ni. Siapa suruh tak pernah dengar? Kalau nak marah tanya macam tu, kan? Sebab itulah kena datang. Kalau awak itu orang yang duduk di madrasah berpuluh-puluh tahun belajar hadis, kalau dia kata saya tak pernah jumpa tu, memang munasabah lah. Awak dulu pegawai bank, kan, sibuk kira duit, memanglah tak pernah dengar hadis ni. Bila saya baca, barulah awak dengar. Faham tak? Maknanya kena sentiasa dah datang belajar, baru kita banyak benda kita boleh dengar. Baik. Baik, seterusnya, tingkatan orang yang berpuasa. Dah isyak ke? Dah. Tingkatan orang yang berpuasa. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
Ni tuan-tuan bacalah sendiri, dah habis masa lah. Ni pun saya dah ulang banyak kali dah ni. Tingkatan umum, istimewa, puasa paling istimewa, al-khususul khusus. Setiap orang dia kena target, dia dapat puasa. Sebenarnya bukan khususul khusus, al-khawasul khawas, orang yang khas di kalangan orang-orang yang khas. Kalau kita boleh dapat puasa ni, memang terbaik lah. Saya baca ringkas. Puasa orang awam, dia hanya meninggalkan makan dan minum sahaja, tapi dia tak jaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini kebanyakan orang. Dia puasa pakai seluar pendek, dia puasa tapi tak semayang, dia puasa dia tengking mak dia, dia puasa dia mencarut. Ini puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang dalam kitab disebut al-khusus. Dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau dapat tingkatan ini pun dah alhamdulillah. Yang paling tinggi, ini adalah puasa para rasul dan para nabi. Kalau kita dapat juga, memang kita wali Allah. Jadi rasul tak boleh lah, jadi wali Allah boleh. Dia puasa, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dan meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasa, dan dia berpuasa hati. Hatinya tidak menurut apa yang hawa nafsu dia nak, walaupun perkara itu tidak salah di kalangan orang awam. Pada orang awam perkara itu tak salah, tapi untuk para ahlullah benda itu gagal. Contohnya puasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, kalau aku terfikir apa yang aku nak buka puasa petang nanti, ku kira puasaku telah gagal. Terfikir nak buka apa gagal. Bukan makan tuan-tuan, bukan makan ibu-ibu sekalian. Terfikir dikira gagal, kerohanian dia gagal. Allah Ta'ala suruh kita melayan dia, meninggalkan hawa nafsu, tapi akal fikiran masih memikir-mikirkan hawa nafsu. Tak salah, tak batal puasa, tapi dari sudut perjalanan kerohanian, dia adalah perjalanan yang gagal. Boleh buat tuan-tuan. Jangan bincang nak buka apa petang ni dengan rumah. Diam je. Pagi okey lah, petang dah cari air tebu lah. Kan, dah cari air tebu kan, cari air soya lah, air katira kan. Separuh hari je Imam Ghazali punya puasa. Boleh cuba, tapi perlahan-lahan lah kan. Tapi kalau kita dapat, pertama, benda yang orang kita yang paling susah nak jaga adalah solat berjemaah waktu maghrib di surau. Itu paling ramai orang tak buat kan. Isyak tarawih penuh, maghrib kurang. Itu gagal juga bagi saya. Sebab kita sibuk melayan nafsu kita sampai meninggalkan apa amalan yang Allah paling suka. Semayang seorang-seorang kat rumah, 8 suku baru takbir, pukul 8 baru takbir. Kenapa? Sibuk makan nasi. Buka puasa sekejap je kan, air, kurma, makan kuih-kuih sikit, dah boleh ambil wuduk semayang. Di awal waktu berjemaah di surau. Lepas tu nak lantak nasi, lantak lah. Yang penting nak jaga solat fardu berjemaah di surau. Kita cuba buat tahun ni tuan-tuan, boleh tak? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita, supaya kita dapat puasa al-khawasul khawas, dan Allah tingkatkan martabat kita sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Dan kita jumpa semula selepas Ramadan, raya lepas raya kita jumpa balik. Tuan-tuan doakanlah perjalanan dakwah saya berjalan dengan lancar, dan kita balik nanti, habis je Ramadan nanti kita jadi orang bersih daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.